Hello good people, Assalamualaikum. Welcome back to Ashraf channel. Okay guys, hari ni Acha nak share dengan korang tentang satu kisah di mana seorang TikTokers ni telah pun membunuh isteri dia sendiri akibat perbuatan curang. Dahsyat mah. TikTokers famous ni bukannya TikTokers famous biasa-biasa, tapi memang famous gila. Tapi lagi kita akan share dengan korang tentang kisah ni. Korang jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa and then kita roll video sama-sama. Let's roll it. Okay guys, TikToker famous ni nama dia Ali Nesar Abu Laban atau dikenali dengan julukan sebagai Jin Kid. Dia tinggal dekat New York City, United States guys. Dia telah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Kalau korang nak tahu, dia merupakan seorang TikTok star, comedian, singer, content creator, social media influencer. Okay, maknanya dia ni bukan biasa-biasa lah. Okay guys, so kita tak nak sembang banyak-banyak. So kita macam nak go through case ni cepat sikit lah kan. Itu antara dia punya data lah. And kalau korang nak tahu juga, dia ni mempunyai lebih daripada 940,000 pengikut di aplikasi media sosial dia guys. Memang orang kata dekat negara dia, di antara yang famous lah. Kalau kat Malaysia ni 1 million tu celah gigi je kan. So guys, kalau korang macam tertanya-tanya kan, si Ali Abu Laban ni dia buat apa dekat TikTok dia sampai famous macam ni? Okay, kalau korang nak tahu kan, dekat akaun TikTok dia ni, antara konten utama dia adalah dia ni sering melakukan watak penyamaran Tony Montana. So kalau korang layan video-video lama, cerita-cerita lama, korang tahulah sebab dia ambil inspirasi Tony Montana ni adalah daripada filem Scarface pada tahun 1983 guys. Okay, so itu basically lah cerita tentang siapa Ali Abu Laban ni. So sekarang kita nak cerita dengan korang tentang kronologi kejadian ketika dia menembak kedua-dua mangsa dia, which is dia punya bini dengan dia punya bini punya skandal. Okay guys, kejadian berlaku pada 21 Oktober tahun 2021 sekitar jam 3 petang. Okay, benda ni memang fresh lagi lah, tak sampai setahun lagi guys. Dikatakan Ali Abu Laban telah pun menembak isterinya iaitu Anna Abu Laban dan juga seorang lelaki yang bernama Rayburn Cardenas Baron. Apabila dia terdengar kemesraan di antara mereka berdua di dalam rumah isterinya di pangsapuri mewah Sphere San Diego di Island Avenue. Okey, kira-kira 3:10 petang lah guys. Ali Abu Laban ni telah pun menghubungi pihak polis dan membuat laporan bahawa dia kata dia sampai-sampai je rumah, dia dah nampak ada 2 mayat dekat situ. Senang cerita macam ni lah. Dia dah tembak kan dua-dua tu. Lepas dia tembak 10 minit lepas tu dia call polis. Dia kata, "Hello, saya nak melaporkan bini saya baru kena tembak ni cik. Ada orang tembak bini saya cik. Dengan seorang lagi lelaki ni saya tak kenal siapa." Dia kata macam itulah, dia buat laporan polis. So bila polis dapat laporan tu, mereka bergegas nak ke tempat kejadian. Tapi polis ni ada cakap yang Ali tu tak boleh pergi mana-mana sebab Ali ni merupakan saksi utama ataupun yalah, bila kau jumpa mayat tu kau mesti kena stay punya kan, nak bagi statement kan, kes saksi utama untuk kes tu. Tapi kau tahu tak Ali ni cakap apa? Ali ni bagi tahu kepada pihak polis bahawa dia terpaksa pergi daripada tempat kejadian tu sebab dia ada appointment lain katanya. So bila polis dengar macam tu, polis kata dengan dia, "Engkau kena stay. Appointment tak appointment, kau kena stay." Tapi sebelum pihak polis sampai, Ali Abu Laban ni dah pun hilang guys. Tapi tak lama lepas tu, Ali ni telah pun ditangkap semasa memandu di Interstate 15 bersama dengan anak perempuannya yang berusia 5 tahun guys. So yelah, kalau aku jadi polis pun aku rasa macam something wrong somewhere lah kan. Apa budak ni nak lari sangat daripada tempat kejadian tu kan. Okay, macam mana Ali ni boleh dapat suara ataupun voice daripada mana datangnya kan? Dia boleh dengar sebab dia tak ada kat rumah tu guys. Bukan dia duduk belakang pintu. Tak. Cerita dia macam ni. Ada yang kata yang dia ni ada pasang satu aplikasi dekat iPad anak dia tanpa pengetahuan isteri lah, senang cerita. Yang application tu ataupun device tu boleh merakam audio di dalam sekitar rumah bini dia guys. Tapi memang macam apa, agak pelik lah sebab dalam rumah tu ada anak dia, ada bini dia dan juga skandal bini dia. Sebab tu dia macam, faham tak? Dia rasa was-was tau. Bini dia ni okey ke tidak kan? Dia pasang lah audio tu guys. Jadi kita cerita yang bini dia ni sebenarnya dah tak duduk dengan dia.
Jadi kita cerita pasal benda tu. Okey. Dari rakaman tersebut guys, dia mendengar isteri dia sedang ketawa-ketawa, macam bermesra-mesra, like don't touch me. Oh my god, don't touch me. Dengan seorang lelaki lain lah. So bila dia dah dengar audio record tu, dia pun biasalah guys, lelaki mesti marah punya kan. Tambah pula dengan jealous waktu tu, Ali Nessa ni tak berfikir panjang, terus ke rumah bini dia dan menembak kedua-dua mangsa tersebut guys. Okey guys, macam Acha cakap tadi, Ali ni dengan Anna ni, bini dia ni, dah lama dah tak duduk sama sebenarnya. Tak ada lama, sebulan je kan. Okey, menurut sumber guys, Ali telah pun berpisah dengan isterinya dan telah pun duduk secara berasingan selama sebulan sebelum kejadian tragis tu berlaku. Tapi menurut sumber juga yang Ali ni struggle juga sebenarnya, tengah nak try to fix diorang punya rumah tangga. Tapi bila orang kata apa, dia try, bini dia ni mungkin dah tawar hati lah. Sebab dikatakan perkahwinan mereka retak kerana ada unsur keganasan rumah tangga. Dan juga ada yang mengatakan yang Ali ni dulu yang berkelakuan curang terhadap isterinya. And pernah juga jadi guys, Ana ni sampai tahap ketuk pintu jirannya untuk minta mereka menghubungi polis kerana Ali telah pun memukulnya sehingga separuh nyawa dan mengambil semua barang keperluan termasuk handphone dia. Tambahannya pula, detektif daripada San Diego, which is Sergeant Christopher Leahy, memberi keterangan bahawa ada satu tempoh di antara Julai sampai ke hari kejadian tu berlaku guys, terdapat lebih kurang 9 panggilan telah pun dibuat daripada apartmen milik pasangan tersebut. Tapi Ali tak pernah pun ditangkap berhubung dengan mana-mana insiden sebelum tu. Menurut salah seorang rakannya, Ana pernah merancang untuk menghalang Ali untuk datang ke rumahnya setelah mereka duduk berasingan. Tapi macam mana pun guys, si Ali ni macam orang kata degil lah juga. Sebab dia telah pun membuat kunci pendua rumah apartmen isterinya secara senyap-senyap untuk dia boleh masuk ke rumah tersebut tanpa menceroboh apa-apa pun guys. Kira Ali ni pun orang kata apa, masalah jugalah jantan ni kan. Kira jadi suami yang macam-macam hal lah kan. Okay guys, jom kita masuk tentang perbicaraan kes ni di mahkamah. Okay guys, ketika di mahkamah, Ali Abu Laban ni telah pun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan pembunuhan terhadap isterinya. Tetapi pendakwa raya berkata yang Ali Abu Laban ni pernah mengaku kepada polis dan ibunya bahawa dia telah pun membunuh isteri dan juga Baron serta menuduh isterinya curang. So maknanya dia ni pernah terlepas cakap lah. Tapi bila dekat mahkamah dia tak mengaku. Dan semasa perbicaraan berlangsung guys, pendakwa raya dia ada ditanya oleh hakim pada waktu tu. And dia telah pun mengesahkan bahawa Baron tu hanyalah kawan biasa kepada Ana, which is isteri si Ali ni. Selepas Ali ditangkap di Instate 15 ketika dia memandu, pendakwa raya ada menyatakan bahawa Ali telah membawa sepucuk pistol bersama-samanya. Tapi kenyataan tersebut dinafikan oleh Ali dan dia memberitahu bahawa dia baru sahaja menjemput anak perempuannya pulang daripada sekolah awal pada hari tersebut dan ingin menghantarnya ke suatu tempat bersama dengan keluarga Ali ni guys. Dia juga menegaskan bahawa dia adalah orang yang paling awal melaporkan kematian isterinya dan juga Baron. Okey guys, kat sini kita boleh nampak lah yang Ali ni dia banyak jampi lah, banyak putar alam punya orang lah kan. Dan ada temu bual dia guys yang membuatkan Ali ni ada kantoi sikit lah kat situ. Okey guys, melalui temu bual tersebut, terdapat kenyataan Ali yang mengatakan bahawa Ana ni suka gila berpesta. Tapi rakan Ana iaitu Casey Conroy ni menidakkan sikap Ana yang begitu. Sebab dia kata Ana ni tak nampak pesta sangat. Yang banyak pesta ni si Ali. Sebab guys, melalui temu bual tersebut, sepupu Ali, which is Lois Mainari, telah pun mengatakan kepada sidang media bahawa dia pernah jumpa satu beg besar Ali ni guys yang berisi penuh dengan
cocaine. Dan juga Luis ni pernah cakap lah yang Ali ni dulu tak macam ni tau. So bila dia dah start ambil cocaine, dia dah ambil pengaruh-pengaruh dadah, dia membuatkan dia ni bertukar menjadi seorang yang sangat-sangat agresif dan emosi dia sangat-sangatlah sukar untuk dikawal. And Ana ni ada satu kawan yang nama dia Conroy, tak silap acap. Diorang ni selalu orang kata apa, share each other punya pendapat, share each other punya masalah, and dia tahu tentang masalah yang dihadapi oleh Ana dan juga Ali ni. Kira krisis rumah tangga dia lah guys. Sebab si Ali ni selalu tuduh si Ana ni suka pergi pesta, suka pergi parti, ada jantan keliling pinggang. Tapi Conroy cakap dia lagi kenal best friend dia, dan best friend dia tu tak macam tu. Kira Ali ni suka mereka-rekakan untuk menampakkan dia ni mangsa keadaan. Play victim lah, senang cerita kan. Okey guys, sehubungan dengan kes ni, Ali Abu Laban ni telah pun didakwa dengan 2 pertuduhan. Yang pertama adalah pembunuhan tahap pertama, dan kedua adalah pembunuhan menggunakan pistol dan juga senjata api. So senang cerita, dia ni memang beratlah hukuman yang bakal menanti dia. Sebab menurut pendakwa raya, dia mendesak untuk mahkamah mengekalkan hukuman mati terhadap Ali Abu Laban ni. Walaupun Ali telah pun membuat beberapa rayuan, tetapi pendakwa raya masih lagi menegakkan untuk mengekalkan hukuman mati tersebut guys. So itulah dia kisah tentang Ali Abu Laban ni, seorang TikTokers famous. Itulah dia guys. Bukan kita nak cakap banyak, bukan kita nak orang kata apa judge siapa-siapa, tapi kita tahu guys, kalau kita dah cerita pasal barang-barang terlarang seperti dadah dan sebagainya, dia akan merosakkan dan juga membawa kepada musibah-musibah terhadap diri kita sendiri ataupun orang lain guys. Okay, so kita boleh fikirlah mana yang waras, mana yang tidak, mana yang perlu jauh kan. So apa yang kita cerita tentang Ali Abu Laban ni, aku harap kita boleh dapat sedikit mungkin pengajaran yang bahawa setiap benda boleh diselesaikan dengan cara baik tanpa menggunakan keganasan. And satu lagi guys, kita kena selalu waras dalam bertindak dan jangan terlalu mengikut emosi ketika marah. Macamlah kita tahu kan, kalau kita tengah marah, kita orang kata apa, lebih baik beredar daripada tempat tu daripada kita bertindak yang bukan-bukan. Okay guys, so acak rasa video sampai sini saja. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Bye.